Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Kembali kita pada hari ini bersama Cikgu Afan dalam tuition Bahasa Melayu. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semuanya sehat sejahtera. Sebelum kita mempelajari kelas kita pada hari ini, diharapkan murid-murid dapat menekan butang subscribe di bawah ini dan kongsikan kepada rakan-rakan anda. Berikut adalah biodata cikgu. Kamu boleh membacanya sendiri di sini. Sekiranya kamu ada sebarang masalah, silalah email ke alamat email cikgu yang telah cikgu tunjukkan ini. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita akan mempelajari kata adjektif. Apakah itu kata adjektif? Kata adjektif ialah kata yang menjadi inti dalam frasa adjektif. Murid-murid boleh merujuk video sebelum ini mengenai pola ayat. Untuk pengetahuan murid-murid, kata adjektif ini adalah menerangkan sifat atau keadaan sesuatu nama. Juga boleh diikuti atau didahului dengan kata penguat seperti paling, amat, sungguh maupun sekali. Maksudnya di sini ialah apabila murid hendak menulis kata adjektif, contohnya gagah. Gagah ialah kata adjektif. Murid-murid boleh menulis kata penguat di hadapan gagah tadi. Contohnya paling gagah. Paling itu ialah kata penguat. Contoh lain, murid-murid boleh tulis kata adjektifnya iaitu pandai. Pandai ialah kata adjektif. Murid-murid boleh menulis kata penguat di belakang kata adjektif. Contohnya sekali. Pandai sekali. Sekali itu ditulis selepas kata adjektif. Sekali itu ialah kata penguat. Cikgu harap murid-murid dapat mengetahui kata adjektif ini dengan sebaiknya. Seterusnya, mari kita mengenali jenis-jenis kata adjektif. Berikut merupakan jenis-jenis kata adjektif yang telah disenaraikan dalam bentuk peta buih. Kita lihat jenis kata adjektif yang pertama iaitu keadaan. Yang kedua, warna. Ketiga, ukuran. Keempat, bentuk. Kelima, waktu. Keenam, jarak. Ketujuh, cara. Kelapan, perasaan. Dan yang kesembilan, panca indera. Cikgu akan menerangkan lagi contoh-contoh setiap jenis kata adjektif ini dengan lebih mendalam. Diharapkan murid-murid dapat mengetahui jenis-jenis kata adjektif ini dengan sebaiknya. Seterusnya, mari kita mengenali jenis kata adjektif iaitu keadaan. Apakah itu kata adjektif jenis keadaan? Untuk pengetahuan murid-murid, kata adjektif jenis keadaan ini merujuk kepada sesuatu perkara yang berlaku di sekitar kita. Contohnya apabila kita melihat seseorang, kita melihat tempat, kita melihat kawasan, kita melihat haiwan, apa-apa sahajalah yang kita lihat itu, kita dapat menggambarkan sesuatu sifatnya.
Kita lihat yang pertama di situ iaitu nakal. Nakal apabila kita nampak seseorang itu bersifatnya nakal, suka mengganggu orang. Yang kedua rajin. Ketiga kuat. Yang keempat gagah. Gagah dan juga kuat ni hampir sama maksudnya. Dan malas. Seterusnya cergas. Cerdas, susah, semak, baik dan juga kemas. Di sini kita nampak bahawa kata adjektif ini merujuk kepada sesuatu sifat bagi perkara yang berlaku di sekeliling kita. Cikgu harap murid-murid dapat mengetahui kata adjektif ini dengan sebaiknya. Seterusnya, mari kita mengenali jenis kata adjektif warna. Warna di sini maksudnya ialah sesuatu yang kita nampak dan kita nampak sifatnya berwarna-warni. Contohnya ada di situ merah, jingga, biru, ungu, kelabu, hijau, kuning dan bermacam-macam lagi lah yang warna kita boleh lihat melalui mata kita. Cikgu harap murid-murid dapat mengenali contoh-contoh kata adjektif bagi warna ini. Baiklah murid-murid, mari kita mengenali jenis kata adjektif bagi ukuran. Untuk pengetahuan murid-murid, jenis kata adjektif bagi ukuran ini melibatkan ukuran dan juga sukatan. Maksudnya di sini ialah kita dapat menganggarkan sesuatu ukuran ataupun sukatan itu melalui pandangan kita ataupun kita menggunakan pembaris ataupun kita menggunakan pita ukur. Banyak lagi lah kita boleh menggunakan alat-alat yang boleh kita mengukur sesuatu perkara itu. Contohnya kita lihat di sini ialah tebal. Seterusnya nipis, tinggi, rendah, besar, kecil, sempit, lebar, lampai dan bantut. Ada banyak lagi contoh-contoh lain yang menjelaskan kata adjektif bagi ukuran ini. Cikgu harap murid-murid dapat mengetahui kata adjektif ukuran ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita mengenali kata adjektif iaitu jarak. Di sini cikgu sudah senaraikan contoh-contoh kata adjektif yang sesuai dalam konteks jarak. Yang pertama, dekat. Dekat maksudnya iaitu hampir. Jauh pula maksudnya jarak itu sukar kita hendak mencapainya ataupun kita hendak mendapatkan sesuatu itu terlalu jauh. Susah nak kita dapatkan sesuatu. Hampir pula bermaksud berdekatan. Nyaris, kata adjektif ini sesuai digunakan dalam konteks perkara yang boleh membawa kepada perkara negatif. Contohnya kemalangan. Contoh ayatnya, Ali nyaris dilanggar oleh kereta. Nyaris tu maksudnya hampir-hampir. Maksudnya dekat-dekat dah. Seterusnya CP. CP maksudnya ialah sesuatu ataupun seseorang itu mensasarkan sasarannya tetapi tidak mengena. Contohnya tembakan. Tembakan oleh pihak polis itu
CP. Tembakan pihak polis itu CP. Maksudnya polis itu hendak menembak penjenayah tetapi hampir nak terkena. Okey. Cikgu harap murid-murid dapat mengetahui contoh-contoh kata adjektif bagi jarak ini dengan sebaiknya. Seterusnya, mari kita mengenali kata adjektif bagi waktu. Di sini cikgu sudah senaraikan contoh-contoh kata adjektif bagi waktu, iaitu pagi, petang, tengah hari, senja, fajar, malam, subuh dan juga syuruk. Syuruk di sini maksudnya ialah waktu terbit matahari. Maksudnya di sini ialah selepas waktu subuh. Pada awal pagi itu terbitnya matahari dipanggil syuruk. Cikgu harap murid-murid dapat mengetahui kata adjektif bagi waktu ini dengan sebaiknya. Seterusnya, mari kita mengenali kata adjektif bagi bentuk. Contohnya, cikgu sudah senaraikan di sini, iaitu bujur, bulat, sfera, lonjong, runcing, kuboid, petak, segi empat dan piramid. Banyak lagi objek-objek yang merujuk sesuatu bentuknya itu. Ataupun kita boleh menggambarkan seseorang itu dengan bentuk. Contohnya, muka perempuan itu berbentuk bujur. Cikgu harap murid-murid dapat mengetahui jenis kata adjektif bagi bentuk ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita mengenali kata adjektif bagi cara. Untuk pengetahuan murid-murid, kata adjektif bagi cara ini menunjukkan ataupun kita dapat menggambarkan sesuatu atau seseorang ataupun objek itu dari segi pergerakannya ataupun seseorang itu membuat sesuatu perkara. Kita lihat cepat. Cepat di sini maksudnya ialah kita boleh menggambarkan seseorang itu bergerak dengan lebih laju ataupun dapat menyiapkan sesuatu kerja dengan cepat. Yang kedua, lambat. Lambat lawannya cepat. Seterusnya, lincah. Lincah ini merujuk kepada pergerakan seseorang, lincah. Ligat. Ligat di sini maksudnya ialah aktif. Ligat dan merujuk kepada objek yang berputar ligat macam gasing. Seterusnya, tangkas. Tangkas ialah tindakan seseorang itu dapat mengelakkan daripada tindakan seseorang yang lain. Contohnya, ada orang hendak tumbuk kita, kita dapat elakkan tumbukan orang tadilah. Itu maksudnya tangkas. Selain itu, pantas. Pantas kita lihat situ, dengan maksudnya ialah kita membuat satu kerja itu dengan cepat ataupun berlari, iaitu pergerakan seseorang, berlari pantas. Kemudian cermat. Cermat maksudnya ialah seseorang itu menggunakan sesuatu itu dengan berhati-hati. Gopoh. Gopoh maksudnya ialah membuat sesuatu kerja dengan kelam kabut. Dan akhir sekali, perlahan. Cikgu harap murid-murid dapat mengenali kata adjektif bagi cara ini dengan sebaiknya. Seterusnya, mari kita mengenali kata adjektif bagi perasaan. Kita lihat di sini. Perasaan yang telah cikgu senaraikan iaitu sedih, gembira,
muram, marah, angau, gelisah, tenang, kecewa dan bangga. Sebenarnya banyak lagi kata adjektif bagi perasaan yang boleh murid-murid dapat tahu melalui pembacaan. Cikgu harap murid-murid dapat mengenali contoh-contoh kata adjektif bagi perasaan ini dengan sebaiknya. Seterusnya, mari kita mengenali kata adjektif bagi panca indera. Sebelum itu, murid-murid perlu tahu kelima-lima panca indera yang kita ada ini dan bagi manusia yang normal mencukupi 5 panca indera ini, iaitu deria penglihatan, deria hidu. Kalau penglihatan tadi melibatkan mata, hidu melibatkan organ hidung. Seterusnya, telinga. Telinga ialah bagi deria pendengaran. Yang keempat, deria rasa. Rasa menggunakan organ lidah. Seperti yang cikgu akan nyatakan nanti. Dan akhir sekali, iaitu deria kulit. Bagi rasa melalui sentuhan. Mari kita lihat contoh-contoh kata adjektif yang melibatkan panca indera. Antaranya cantik. Cantik merujuk kepada penggunaan deria mata. Comel pun sama menggunakan deria mata. Empuk. Empuk ialah kita dapat merasainya dengan kulit. Seterusnya wangi. Wangi kita dapat menghidunya menggunakan hidung. Bising kita dapat mendengarnya melalui telinga. Masin kita dapat merasai dengan menggunakan lidah. Tawar juga dapat dirasai menggunakan lidah. Seterusnya busuk. Busuk kita dapat hidu melalui hidung. Suram kita dapat melihat sesuatu itu menggunakan mata. Seterusnya hamis. Hamis ialah dihaskan untuk bau haiwan yang berdaging. Contohnya lembu, ayam, kambing, kerbau dan biri-biri. Mungkin ada haiwan lain lah. Seterusnya hanyir. Hanyir digunakan untuk haiwan yang tinggal di dalam air ataupun haiwan akuatik. Contohnya ikan, udang, ketam, sotong dan macam-macam lagi lah. Seterusnya haring. Haring sama maksud dengan bau hancing. Kita dapat menghidunya melalui hidung. Sama juga hanyir tadilah, hamis menggunakan hidung. Hodoh kita dapat lihat sesuatu itu dengan menggunakan mata. Hodoh maksudnya ialah tidak cantik, tidak kacak. Tengik. Tengik ialah kita dapat menghidunya melalui hidung. Tengik ialah bau sesuatu makanan yang ditinggalkan terlalu lama. Contohnya rempeyek, kuih-kuih yang ditinggalkan lama lah, dan selalunya menggunakan minyak. Dan akhir sekali, hapak. Hapak kita dapat hidu melalui hidung. Banyak contoh lain seperti panas, sejuk, kan? Cikgu harap murid-murid dapat mengetahui contoh-contoh kata adjektif bagi panca indera ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita lihat
contoh-contoh ayat yang menggunakan kata adjektif berdasarkan gambar, iaitu cerita Mr. Bean. Dalam istilah Melayunya Encik Bin. Kita lihat yang pertama, sejuk. Contoh ayat, aiskrim itu sungguh sejuk. Yang kedua, manis. Aiskrim itu rasanya manis. Yang ketiga, kon. Cawan itu berbentuk kon. Yang keempat, lazat. Aiskrim itu lazat rasanya. Kelima, enak. Enak sangat aiskrim itu. Dan yang keenam, warna-warni. Contoh ayat, aiskrim itu berwarna-warni. Cikgu harap murid-murid dapat mengenali dan mengetahui contoh-contoh ayat yang menggunakan kata adjektif. Seterusnya kita lihat gambar yang kedua ini. Contoh kata adjektifnya iaitu panas. Ayatnya, cuaca di pantai itu sungguh panas. Yang kedua, indah. Pemandangan di pantai itu sungguh indah. Yang ketiga, hitam. Encik Bin memakai cermin mata yang berwarna hitam. Yang keempat, sejuk. Air yang diminumnya sungguh sejuk. Dan yang kelima, kencang. Angin bertiup kencang di pantai itu. Cikgu harap murid-murid dapat mengetahui contoh-contoh ayat yang menggunakan kata adjektif. Baiklah, mari kita menganalisis gambar yang ketiga ini. Kita lihat yang pertama, contoh kata adjektifnya iaitu halus. Bulu kucing itu sungguh halus. Yang kedua, montel. Contoh ayat, kucing itu sangat montel. Maksudnya ialah berisilah badannya tu, agak gemuklah, montel. Seterusnya, rendah. Kucing itu duduk di atas meja yang rendah itu. Yang keempat, kecil. Ikan emas itu sangat kecil. Kelima, tinggi. Pokok bunga itu diletakkan di meja yang tinggi. Dan yang keenam, marah. Encik Bin amat marah terhadap kucing itu. Cikgu harap murid-murid dapat mengetahui contoh-contoh ayat yang menggunakan kata adjektif yang sesuai. Baiklah murid-murid, mari kita melihat gambar yang keempat ini. Contoh kata adjektifnya iaitu sayang. Contoh ayat, Encik Bin sangat sayang kepada wanita itu. Yang kedua, merah. Gadis itu menerima bunga ros yang berwarna merah. Yang ketiga, suka. Gadis itu sungguh suka kepada Encik Bin. Yang keempat, gagah. Encik Bin sungguh gagah. Yang kelima, malu. Encik Bin tidak berasa malu memikat gadis itu. Dan yang keenam, harum. Bunga mawar itu berbau harum.
Seterusnya kita lihat gambar yang kelima. Encik Bin itu sedang memandu kereta. Kita lihat contoh kata adjektifnya. Yang pertama, besar. Contoh ayat, kotak-kotak di atas kereta itu sungguh besar. Yang kedua, berat. Contoh ayat, kotak itu sungguh berat. Yang ketiga, pagi. Contoh ayat, Encik Bin memandu kereta pada waktu pagi. Yang keempat, perlahan. Encik Bin memandu kereta dengan perlahan. Yang kelima, laju. Encik Bin tidak mahu memandu keretanya dengan laju. Dan yang keenam, gembira. Contoh ayatnya, perasaan Encik Bin sungguh gembira sewaktu memandu kereta. Seterusnya kita lihat gambar Encik Bin yang sedang berada di kerusi roda. Mungkin beliau berada di hospital. Kita lihat kata adjektif yang sesuai berdasarkan gambar ini ialah garang. Contoh ayat, jururawat itu sungguh garang. Yang kedua, penat. Jururawat itu sungguh penat melayani kerenah Encik Bin. Yang ketiga, lemah. Contoh ayat, badan Encik Bin sungguh lemah sekali. Yang keempat, sedih. Encik Bin berasa sedih kerana dimarahi oleh jururawat. Yang kelima, sakit. Encik Bin berasa sakit sekali. Dan yang keenam, sihat. Encik Bin tidak sihat kerana demam. Cikgu harap murid-murid dapat mengetahui kata adjektif yang sesuai untuk ditulis dalam ayat. Sekarang mari kita lihat gambar Encik Bin yang sedang melihat kek. Mungkin Encik Bin itu melihatnya di luar kedai kek. Kita lihat kata adjektif yang sesuai berdasarkan gambar ini. Yang pertama, sedap. Contoh ayat, kek itu rasanya sungguh sedap. Yang kedua, lepir. Kek itu diletakkan di atas dulang yang lepir. Yang ketiga, cair. Contoh ayat, krim yang ada pada kek itu sungguh cair. Yang keempat, kagum. Contoh ayat, Encik Bin berasa sungguh kagum melihat kecantikan kek itu. Dan yang kelima, silinder. Kek itu berbentuk silinder. Akhir sekali, jernih. Kek itu diletakkan berdekatan dengan kaca yang jernih. Cikgu harap murid-murid dapat mengetahui penggunaan kata adjektif dalam ayat ini dengan sebaiknya. Mari kita lihat gambar yang terakhir, iaitu Encik Bin sedang tidur. Kita lihat kata adjektif yang sesuai berdasarkan gambar ini. Yang pertama iaitu nyenyak.
Encik Bin tidur dengan nyenyak. Yang kedua, malam. Encik Bin tidur pada waktu malam. Yang ketiga, hening. Suasana pada malam itu sungguh hening. Yang keempat, empuk. Encik Bin tidur beralaskan bantal yang empuk. Yang kelima, tebal. Selimut yang tebal itu menutupi tubuh Encik Bin. Dan yang terakhir, gelap. Bilik Encik Bin sungguh gelap. Cikgu harap murid-murid dapat mengetahui contoh-contoh kata adjektif yang sesuai berdasarkan gambar ini dalam ayat dengan sebaiknya. Kini tiba masanya cikgu mahu menguji kefahaman murid-murid dengan membina ayat berdasarkan kata adjektif yang telah disediakan. Cikgu harap murid-murid dapat menulis ayat dengan menggunakan kata adjektif yang sesuai dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Ini ialah contoh jawapan berdasarkan soalan yang telah murid-murid menjawabnya sebentar tadi. Mungkin ada jawapan lain ataupun ayat lain yang sesuai mengikut kata adjektif yang telah disediakan itu. Kepada murid-murid yang masih belum berjaya menguasai dalam pembinaan ayat ini, diharapkan murid-murid dapat mengulang kaji pelajaran dengan sekali lagi. Juga diharapkan murid-murid tidak berputus asa. Seterusnya, mari kita menjawab latihan yang kedua ini, iaitu murid-murid perlu menggariskan kata adjektif yang salah dalam ayat, kemudian gantikannya dengan kata adjektif yang betul. Maksudnya di sini ialah dalam ayat ini terdapat penggunaan kata adjektif yang salah. Oleh itu, murid-murid perlu menggariskannya, kemudian tuliskan ataupun gantikan kata adjektif yang digariskan itu untuk digantikan dengan kata adjektif yang betul. Di ruangan pembetulan di sebelah kanan kamu itulah. Cikgu harap murid-murid dapat menjawab soalan ini dengan sebaiknya. Nah, ini ialah jawapan berdasarkan latihan yang kedua yang telah kamu jawab sebentar tadi. Adakah jawapan kamu semuanya betul? Tahniah kepada murid yang telah berjaya menjawab soalan ini dengan betul. Kepada murid yang masih belum berjaya, diharapkan dapat mengulang kaji pembelajaran pada hari ini. Jangan putus asa ya murid-murid. Seterusnya, mari kita menjawab latihan yang terakhir, iaitu latihan yang ketiga. Oleh itu, murid-murid perlu memilih jawapan yang betul berdasarkan soalan aneka pilihan yang telah disediakan di sini. Di sini cikgu sudah sediakan 10 soalan aneka pilihan. Cikgu harap murid-murid dapat menjawab soalan ini dengan betul. Selamat berjaya ya murid-murid. Nah, ini ialah jawapan berdasarkan soalan yang telah kalian jawab sebentar tadi. Adakah jawapan kamu semuanya betul? Tahniah cikgu ucapkan. Kepada murid yang masih belum berjaya,
Sila cuba lagi. Jangan putus asa ya murid-murid. Nampaknya sesi pembelajaran pada hari ini sudah pun tamat. Sekian, terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi pada tajuk yang akan kita pelajari pada masa akan datang nanti.